Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey, alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada pagi ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak minta ketua kelas untuk mengetuai bacaan doa pada kelas ini. Okey. Semua tanda tangan. Adik pun tanda tangan juga. Adik pun nak belajar juga kan? Tanda tangan sekali. Okey, boleh mula. Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma aghna bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa aghna bil taqwa wa sayyidina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Okay, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih ketua kelas. Okey, jadi pada minggu lepas kita dah belajar subjek fiqh. Jadi hari ni kita akan masuk tauhid. Fiqh pada minggu lepas kita dah masuk tajuk apa? Solat apa? Salat berjemaah. Solat berjemaah. Jadi daripada tajuk 1 sampailah tajuk yang terakhir, awak belajar cara macam mana nak ambil wuduk, cara macam mana nak bertayamum dan cara macam mana nak solat fardu. Okey, yang selepas solat fardu kita belajar macam mana cara untuk solat berjemaah. Apa dia solat berjemaah tu? Solat berjemaah adalah solat yang diketuai oleh siapa? Okey, diketuai oleh imam dan diikuti oleh siapa? Siapa yang ikut? Makmum. Diikuti oleh makmum. Macam mana susunan-susunan yang kita dah belajar tu? Yang pertama depan imam. Belakang imam siapa? Dewasa lelaki. Lelaki dewasa atau dewasa lelaki. Belakang dewasa lelaki siapa? Kanak-kanak lelaki. Okey, kanak-kanak lelaki. Selanjutnya kalau antara lelaki dengan perempuan ada penghadang. Okey. Lepas tu belakang kanak-kanak lelaki siapa? Kanak-kanak perempuan. Ya, betul. Kanak-kanak perempuan dahulu. Selepas kanak-kanak perempuan baru Dewasa. Dewasa perempuan. Okey, jadi kalau ada salah satu tak ada, contoh kanak-kanak perempuan tak ada, potonglah line kanak-kanak perempuan tu terus je dah, belakang kanak-kanak lelaki terus Dewasa perempuan. Dewasa perempuan. Okey, bagus. Yang tu awak dah selesai dah tu. Tapi hari ni kita akan masuk subjek yang seterusnya, subjek tauhid. Okey, minggu lepas yang untuk fiqh tu kita dah buat quiz latihan semua. Jadi sekarang ni kita akan masuk tauhid. Kita tengok Ustazah akan share screen. Okey, nampak tak? Nampak tak buku tauhid? Nampak. Okey, buku tauhid. Okey, jadi suara Ustazah dia lambat ke jadi dia? Okey je. Okey je. Okey, jadi untuk subjek tauhid, hari tu kita dah belajar daripada tajuk 1. Tajuk 1 dimulai dengan tajuk apa? Kita mula dengan tajuk beriman kepada Rasul dan selesai daripada pelajaran pertama hingga pelajaran yang ketiga. Kita dah belajar pengertian, hukum dan beriman kepada Rasul. Okey, pengertian Rasul Ulul Azmi ada berapa, semua tu dah belajar dah. Siapa Nabi Fatimul Anbiya. Okey, semua itu dah selesai. Jadi sekarang ni kita akan masuk pelajaran yang keempat. Okey, kita dah masuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dan mustahil. Okey, yang wajib tu maksudnya Allah tu bersifat wajib dengan sifat yang kita akan sebutkan. Dan mustahil ni adalah lawan sifat sifat wajib. Okay, jadi hari ni untuk tahun 3 kalau ikutkan sifat wajib bagi Allah ada berapa puluh? Asyraf Iman ada berapa puluh sifat wajib bagi Allah? Dia 10 ke 20 ke 30 ke 21 ke? Berapa? Wujud tidak membakok. Lagi? Mukhalafatuhu lil hawadisi
Qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah. Kudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sam'an, basiran, mutakalliman. Ada berapa? 10 tambah 10. 20. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Jadi kalau sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada berapa? Ada 20 juga. Ada 20 jugalah sebab sifat mustahil adalah lawan bagi sifat wajib. Jadi Allah mustahil bersifat sedemikian. Faham tak? Mustahil Allah bersifat sedemikian. Apa sifat yang mustahil dan apa sifat wajib bagi Allah ni? Cuba kita tengok yang kita dah belajar hari tu adalah sifat kudrah. Kudrah maksud dia apa? Apa dia kudrah? Ni kudrah. Berkuasa. Kudrah adalah berkuasa. Okey, bila berkuasa lawan dia apa? Tak berkuasa. Tidak berkuasa ataupun lebih tepat dia adalah Lemah. lemah. Jadi lemah ni mustahil ke? Mustahil. Lemah ni mustahil lah. Mustahil Allah bersifat lemah. Kudratun ajazun. Cuba cakap kudrah lawannya ajazun. Kudrah lawannya ajazun. Okey, iradah lawannya karaha. Iradah lawannya karaha. Okey, iradah maksud dia apa? Berapa? Berkehendak. Berkehendak. Kalau karaha ni maksud dia apa? Terapa? Terpaksa. Terpaksa. Mustahil lah Allah bersifat terpaksa. Betul tak mustahil? Jadi ni mustahil. Ustazah letak mim. Yang ni letak wajib. Okey, Ustazah padam balik. Okey, padam. Padam sekejap. Okey, Alfa dah masuk je. Okey, nanti Ustazah ni nama Alfa balik. Okey, jadi cuba kita tengok ni. Yang ni dekat sini Ustazah letak waw. Sebab apa Ustazah letak waw kat sini? Pada wajib. Sebab dia wajib. Jadi Ustazah letak apa ni? Mim. Mustahil. Mustahil. Okey, kita tengok ilmun lawannya jahalun. Sebut ilmun. Ilmun lawannya jahlun. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ilmun lawannya jahlun. Ilmun maksud dia apa? Mengetahui. Ilmun, tahu, mengetahui. Dululah, sorry. Mengetahui. Kalau jahlun apa? Ini benda yang buta. Kalau tahu jawapan dia tak tahu apa ni? Bawau dan wauha ataupun tidak tahu. Tidak tahu. Cakaplah tidak tahu. Tidak tahu. Apa ni? Duh. Kita sebut duh je. Okey. Seterusnya hayatun. Sebut hayatun. Okey, lawannya mautun. Hayatun lawannya mautun. Okey, hayatun apa? Hidup. Hayatun hidup. Lawan hidup apa? Mati. Betul. Lawan hidup adalah mati. Maksudnya mati ni adalah sifat mustahil lah bagi Allah. Mustahil. Allah tu mati. Mustahil ni mustahil dan mustahil. Okey, jadi kita tengok penerangan di bawah tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah ni. Okey, jom kita tengok. Let's go. Okey, cuba tengok ni. Ada lagi. Okey, samun lawannya sumun. Lagi sekali. Samun lawannya sumun. Okey, samun ni apa? Mendengar. Okey, mendengar. Lawannya? Peka. Mendengar lawan dia peka.
Okey, seterusnya basarun lawannya umyun. Basarun lawannya umyun. Okey, basarun dia guna ni. Basarun apa? Melihat. Melihat. Jadi umyun apa? Buta. Okey, umyun buta lah. Kalamun artinya berkata-kata. Kalamun artinya berkata-kata. Okey, berkata-kata. Lawan berkata-kata ni bukumun. Sebut bukumun. Lagi sekali, bukumun. Bukamun. Lawan, maksud dia apa? Bukumun ni. Diam. Diam. Bisu. Pandai. Siapa sebut bisu tu? Ahmad. Jadi bukumun ni bisu. Siapa pernah dengar dalam surah Al-Baqarah? Bukumun umyum fahum la yubsirun. Pernah dengar tak? Dalam surah Al-Baqarah. Okey. Cuba kita tengok yang seterusnya ni. Okey, jadi dia kata baca, faham dan hafaz. Jadi kudrah ni lawan dia ajzun, artinya lemah. Okey, yang ni kita dah masuk dah hari tu. Okey, mustahil Allah bersifat lemah, betul tak? Okey, iradah lawan dia berkehendak, lawannya artinya terpaksa. Jadi cuba kita tengok yang iradah ni. Okey, wajib bagi Allah bersifat iradah, sifat yang maujud ada. Qadim tiada permulaan, yang berdiri pada zat. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menentukan sesuatu sama ada hendak menjadikan ataupun tidak. Jadi Allah tak pernah terpaksa, tak ada sesuatu pun yang menyuruh ni. Menyuruh apa sahaja yang Allah berkehendak. Okey, jadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kehendak makhluk. Contoh, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak pergi jalan-jalan, nak pergi Putrajaya dengan ibu bapa kita. Kita dah plan dah. Hari ni saya nak pergi Putrajaya. Naik kereta. Jadi selepas jadi hari tu tiba-tiba hujan. Manusia berkehendak, Allah juga berkehendak. Jadi boleh tak kehendak manusia tu mengatasi kehendak Allah? Boleh tak kehendak manusia mengatasi kehendak Allah? Hari ni kita nak pergi Putrajaya tapi semua Allah telah apa? Telah tetapkan. Kalau Allah kata tak jadi, tak ada, awak tak pergi mana? Tak pergi Putrajaya hari ni, tak pergilah walaupun awak dah plan dah. Saya dah plan dah nak pergi Putrajaya, tapi tak jadi. Semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Okey, kehendak adalah sifat bagi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, jadi ini adalah dalil dia. Qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Okey, surah Hud. Okey, maksud dia apa? Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki. Kalau Allah berkehendak untuk kita mendapat azab, boleh tak kita menghalangnya ni, Fayyad? Fayyad, kalau Allah berkehendak kepada manusia tu dapat siksaan, boleh tak kita lari pada azab tu ataupun siksaan tu? Boleh tak lari? Tak boleh. Tak boleh lari sebab Allah dah berkehendak dah. Kalau Allah kata hari ni kita terjatuh pada tangga, boleh tak kita melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tu? Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena berhati-hatilah. Kalau terjatuh tu dah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah jatuh, buat apa? Pergilah berubat. Gunalah bantu mula yang awak dah belajar semalam. Semalam belajar bantu mula kan? Dah belajar dah. Ada kit pertolongan cemas. Okey, jadi seterusnya, dan kamu tidak sekali-kali akan melemahkan kuasa Allah. Tak ada manusia pun dapat lemahkan kuasa Allah. Allah tu lah yang paling maha berkuasa. Tak ada makhluk lain berkuasa daripada Allah. Okey. Yang tu tadi sifat apa? Sifat berkehendak. Jadi lawan berkehendak adalah terpaksa. Okey, yang ni lah. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat terpaksa. Okay, mustahil sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi apa yang ada atas muka bumi ni atas kehendak siapa? Adam. Ya. Segala atas muka bumi ni jadi atas kehendak siapa? Allah. Okay, jadi COVID ni dia ada ni atas kehendak siapa ni?
Kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa usaha kita? Kita kena buat apa? Biar je Kita COVID tu menyerang diri kita. Biar je COVID tu menyerang diri kita. Tak Kita boleh. Kita kena berusaha lah untuk COVID tu, kita kena berusaha lah untuk menghalang dijakiti oleh COVID. Buat apa? Jaga kebersihan, makan makanan berkhasiat. Lagi apa? Kalau ada vaksin, pergilah cocok vaksin. Jangan kalau vaksin tu tak ada apa. Kononnya letak dia kata vaksin tu ada magnet lah Ustazah. Dia letak dekat dia punya tangan. Tak duit melekat. Tak ada sebab pensel. Sebab kalau awak ada tengok ada satu ni, sebenarnya dekat badan kita kan melekit kan, ada peluh kan. Jadi dia melekat lah. Kenapa orang cakap ke Ustazah? Apa dia? Kalau lepas habis vaksin, kalau letak sudu besi dekat bahu, dia melekat. Dia dia melekat melekat. sebab kepala sudu tu kan berat. Betul tak? Kepala? Sudu kan ada kepala sudu tu kan, yang bulat tu. Dia berat. Jadi bila tu dia tersekat lah kat situ. Kalau ada satu video tu saya tengok, sebenarnya logik juga dia cakap sebenarnya. Badan manusia kan ada peluh. Kan dia melekat dengan besi. Ustazah letak ni. Takkanlah peluh kau Ustazah. Cuba awak letak ni. Cuba letak ni sepek kuku. Melekat tak sepek kuku tu dekat tangan awak? Tak melekat pun. Badan sepek kuku besi juga. Mana ada melekat? Pernah cuba. Cuba dah. Tapi awak kan tak vaksin. Belum vaksin lagi. Jadi jom kita tengok. Tadi kita dah selesai 2 sebenarnya. Kita dah sampai sini. Cuba tengok ilmu. Sekarang ni semua orang sedang menuntut. Semua murid sedang menuntut ilmu. Ada tak murid yang tidak menuntut ilmu sekarang? Ke ada yang tertidur? Ke ada yang tengah pening? Ustazah saya tadi kalau pening. Jadi ilmu tu maksud dia mengetahui. Sama tak mengetahui manusia dengan mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala? Sama tak? Tak. Pengetahuan manusia terhad. Siapa tahu terhad tu apa? Ke perkataan tu terlampau besar untuk awak? Awak tahu tak terhad tu apa? Terhad. Tak. Pengetahuan manusia ni dia terhad. Tak banyak terhad. Sekadar tu je. Tak banyak. Faham tak? Tak faham. Dia sekadar tu. Maksudnya ada benda lagi yang manusia tak tahu. Itu maksud dia terhad. Ada benda yang tak terjangkau oleh akal manusia. Faham tak? Jadi terhadlah pengetahuan manusia tu. Ada yang kita ingat tak logik, yang sebenarnya logik. Ada benda kita boleh ke macam ni? Macam tak logik je, tapi sebenarnya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi jom kita tengok. Ilmun artinya mengetahui. Lawannya jahlun. Jahlun tadi apa? Jahil. Jahlun tu apa? Jahil. Tahu tak orang Arab jahiliah? Jahil. Jahil maksudnya apa? Jahil. Dungu. Jahil maksudnya dungu. Dungu ataupun dungu ni sama maksud dengan San. bawau dan bawha. Apa ni? Bodoh. Tak nak cakap tadi. Tak nak sebut kan? Tak nak sebut. Dungu ni sama maksud dengan bodoh. Jadi bodoh. Kenapa Ustazah cakap? Bukan ni dalam pembelajaran bolehlah sebut, tapi jangan sesekali nak sebut dekat orang pula. Faham tak? Kita bukan nak sebut ke orang ni. Ini dalam pembelajaran. Jadi wajib bagi Allah bersifat ilmu, iaitu sifat yang wajib lah. Sifat yang wujud, maujud ada. Maujud. Ataupun qadim, tiada permulaan, yang berdiri pada zat Allah. Jadi ilmu ni adalah yang berdiri pada zat Allah lah. Yang tu tak apa. Tapi sekarang ni kita nak tengok dia punya penerangan dia. Ustazah nak minta Aisyah Tun tolong baca yang pertama ni. Aisyah Tun. Aisyah tolong baca yang ni. Ilmu Allah, nampak tak? Ke kecil sangat? Nampak. Nampak? Okey, baca. Ilmu Allah meliputi setiap sesuatu. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni meliputi setiap sesuatu. Terima kasih Aisyah Tun. Jadi pengetahuan Allah ni, ilmu Allah ni meliputi semuanya sebenarnya. Merangkumi semua sekali. Daripada apa yang ada di atas bumi ataupun di dalam Bumi. Di dalam bumi ataupun di seluruhnya lah. Di galaksi ni ada benda yang kita tak tahu. Apa dia?
sekeliling kita. Sekeliling kita ni meliputi dah dengan ilmu Allah tu. Ada benda yang kita tak tahu, Allah tahu. Semua perkara Allah tahu. Walaupun dalam hati manusia pun Allah Allah tahu. Awak boleh baca tak hati kawan awak? Tak, Baca tak tak perasaan boleh. dia? Tak boleh. Awak boleh baca muka dia je kan. Kalau muka sedih bolehlah baca, muka dia tengah sedih. Tengok muka dia macam moncong je, merajuk lah tu kot. Moncong je kan. Ataupun kalau tengok mata dia berair, bergenang-genang air mata tu, kita tahu dia sedih. Tapi dalam hati kita tahu tak? Tak. Allah tahu tak? Tahu. tahu apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Walaupun manusia lain tidak tahu. Manusia lain tak tahu. Okey. Atas muka bumi ni pengetahuan ni semua ada dalam Al-Quran dah. Tentang tumbuhan, tentang sesuatu perkara tu dah ada ilmunya. Cuma manusia kena Cari. manusia kena carilah untuk apa? Untuk mengetahui sesuatu perkara. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sama ada yang wajib seperti Allah Subhanahu Wa Taala tahu zatnya sendiri. Yang mustahil seperti Allah Subhanahu Wa Taala tahu dia tidak diperanakkan. Yang harus seperti Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang dijadikan. Setiap apa yang dijadikan atas muka bumi ni, Allah tahu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak didahului dengan jahil. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada jahil lah. Allah tahu semua belaka. Semua Allah tahu. Jadi tak perlu fikir panjang. Tak ada dari atas muka bumi ni yang Allah tak tahu. Semua Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Tahu lawan dia apa? Tak tahu. Dia tahu lawannya dungu. Tahu, mengetahui lawannya dungu. Bukan tauhu tau. Tahu lawannya tidak tauhu. Tahu tu apa? Tahu tu makanan. Mentang-mentang dah tengah hari lapar. Tengah hari dah lapar tak sarapan Bukan tahu. Perkataan ayah saya. Kenapa ada orang cakap kalau kita makan tahu kan nanti semua kita tahu? Yalah tu, tahu bukan tauhu. Kena makan yang taufu pula. Tauhu lah tak adalah, bukan. Dia saja dia bergurau. Dia saja nak bagi teka-teki dekat awak tu. Jadi mustahil bagi Allah tadi. Kalau ilmun maksud dia apa tadi ilmun? Ni ilmun. Mengetahui. Lawan dia jahalun iaitu dungu. Jom kita tengok apa definisi dungu ni. Mustahil bagi Allah bersifat jahalun ni. Tengok ni. Okey. Ini surah Al-An'am untuk dalil ni lah, untuk dalil mengetahui. Saya baca Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil birri. Wa ya'lamu ma fil barri ke birri ni. Barri, sorry. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Lain dia barri dengan bahri ni. Bahri ni laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Maksud dia apa? Dan pada sisi Allah jugalah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Jadi siapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Awak tahu tak benda yang ada dalam laut? Tahu? Ikan je. Awak tahu ada ikan. Kena masuk dalam laut, pergi laut baru tahu kan? Betul tak? Kena cari kan? Jadi apa yang ada dalam laut, dalam tu pun semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Daun sehelai gugur pun Allah tahu. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak gugur yang basah dan tidak yang kering. Melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang lagi nyata. Jadi apa yang jadi di atas muka bumi ni telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu apa? Lauh Mahfuz apa? Siapa tahu Lauh Mahfuz tu? Maksudnya kitab lah, di dalam kitab. Dalam kitab, tapi tak terbayanglah oleh kita kitab tu macam mana, tapi dah tertulis apa yang jadi. Walaupun sehelai daun tu jatuh dah tertulis. Allah tahu walaupun sehelai daun jatuh. Dia kata kat sini gugur. Semua dah tertulis dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua apa yang ada atas muka bumi ni Allah mengetahuinya. Jadi lawan bagi mengetahui ni jahalun lah, mustahil. Mustahil apa?
Mustahil Allah bersifat jahalun, betul tak? Mustahil Allah bersifat jahalun. Jadi, sebab Allah tu Tuhan kita, jadi Allah mengetahui kesemuanya lah. Dia menciptakan kita. Kita ni terbatas, pengetahuan kita ni terbatas. Ada benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang tahu tentang satu benda, orang lain tak tahu. Itulah manusia. Okay, jadi jahalun ni artinya dungu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dungu, sebab sifat dungu ni adalah kekurangan. Jadi tak ada kekurangan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kekurangan? Ada kekurangan. Walaupun dinosaur yang dah mati tu. Allah tak ada kekurangan langsung. Yang ada kekurangan ni manusia, betul? Manusia ni penuh dengan kekurangan. Ada ke manusia yang sempurna? Tak ada. Tak ada. Yang bersifat maksum satu je. Siapa yang ada sifat maksum ni? Malaikat Malaikat ke? Manusia yang bersifat maksum ada satu je. Bukan seorang. Siapa manusia bersifat maksum tu sempurna? Maksum tu sempurna. Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi je yang bersifat maksum. Manusia selain daripada Rasul tak bersifat maksum. Terdedah kepada kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita buat salah. Dah buat salah kena buat apa? Kalau dah buat salah kena buat apa, Qabil? Kalau kita dah buat salah kita kena buat apa? Kita kena buat baik. Kita kena buat baik atau kita kena bertaubat? Kita kena ganti. Kita kena bertaubat. Jangan tahu buat je Tahu buat. Jangan tahu buat. Tahu buat. Dia kena bertaubat bersungguh-sungguh. Taubatun nasuha. Okay, cuba tengok. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Surah Toha. Okay, Nabi Musa maksudnya apa? Nabi Musa telah menjawab. Okay, Nabi Musa menjawab, pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku. Di sisi Tuhanku, siapa Tuhanku tu? Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita tulis di dalam sebuah kitab, Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Lupa ni sifat siapa? Lupa ni? Manusia. Pandai. Manusia tu dia bersifat lupa. Good job. Okay, manusia tu bersifat lupa. Sebab tu manusia berasal daripada perkataan ni. Yansa. Nasia. Bukan nasi. Nasia. Insan. Nasi goreng. Amboi. Laju je makanan. Insan. Perkataan asal insan ni, manusia ni adalah daripada perkataan nasia. Awak belajar bahasa Arab kan? Awak belajar bahasa Arab tak? Fi'il amar, fi'il madhi, Belajar. fi'il mudhari'. Tak. Belajar dah fi'il madhi, fi'il mudhari'. Bukan dah belajar tahun 3? Belum lagi, tak sampai lagi Okey, tak apa. Kalau tak sampai lagi tak apa. Okey, perkataan nasia. Perkataan manusia ataupun insan tu berasal daripada perkataan nasia. Nasia maksud dia apa? Lupa. Bukan nasi ya. Siapa sebut nasi usah jentik hidung dia. Nasia ni berasal daripada perkataan. Okey, manusia berasal daripada perkataan nasia. Okey, ada tak dalam perkataan manusia ni ada nasia? Ada tak huruf ni? Ada. Manusia. Nusia. Insan pun ada. Nun dengan sin lah. Nun dengan sin. Dia dah buang huruf ya ni. Jadi nasia ni maksud dia apa? Lupa. Manusia selalu lupa. Okey, adakah Allah tu bersifat lupa? Tak. Tidak, sama sekali. Okey, Allah juga tidak pernah dan ia juga tidak pernah lupa. Siapa yang ni? Siapa ni? Siapa telah menjawab ni? Nabi Musa. Pengetahuannya mengenainya ada di sisi Tuhanku. Semua pengetahuan tu ada di sisi Tuhanku. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, jadi kita sampai sini dulu. Yang terakhir nanti baru kita masuk sifat haya. Ada lagi 1, 2, 3, 4. Okey, ada lagi 4. 4 pasang lagi sifat wajib dan sifat mustahil. Pasangan. Ada 4 pasangan lagi. Tapi awak dah sebut dah maksud-maksud dia, jadi boleh jawab soalan yang Ustazah akan bagikan sekarang ini. Okey, soalan tu bukan word. Soalan tu ada di word wall. Word Word? Apa? Sekejap ya. Leaderboard. Seronok ke tu?
Kopi. Seronok je dia. Pantang kalau dapat jawab soalan ni Kopi ni. Kopi sana, kopi sini. Kenapa tak send? Boleh send. Boleh. Dah pun. Dah. Dah, masuk dah. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Okey, boleh mula. It's not me. Wajib. Boleh bising? Dia kena tembak kan? Kena pilih. Nanti bunyi bang bang. Ialah sifat ustaz. Bapak besar. Okay, semua orang kena masuk ya. Semua masuk. Sementara tu saya tengok siapa yang baru masuk tadi. Saya nak tanda kehadiran. Boleh dengan sifat wajib bagi Allah ialah wajib. Okay, Misha masuk. Okay, Aufan Nasuha dah masuk dah? Ada. Nafis Siddiqui tak ada. Firdaus ada. Firdaus Ismail. Ya, betul. Teda. Okay. Fayed ada. Teda. Orang Sabah sebut Teda. Teda di sini. Tak payahlah mengebok. Tengok. Oh, adik-adik dia nak join sekali. Banyaknya si Ahmad. Banyaknya. Hei. Dah. Apa lah Qadiran? Qadiran apa? Tadi Qadiran. Yeay. Yeay. Boleh aku bantu dia dengan sifat Erodi. Terpulilak. Siapa Siti Fatimah ni? Siti Fatimah tu Zahra. Zahra ke? Nanti Zahra kena masuk balik ya. Wajib ke haram? Wajib ke haram? Alah, salah pula. Salah pula. Sebenarnya tidak mengetahui. Betul. Selamanya. 10 pula. Hayyan apa? Yeay. Salah satu saya tahu. Salah satu. Apa? Ni. Gitu harap pula dah. Ya, ada yang dah siap ke? Kita tengok sikit. Kita tengok sikit report. Kita tengok leaderboard. Belum ada lagi. Saya dah siap dah. Dah siap dah? Kita tengok. Kita tengok dulu. Zoom. Dia letak nama dah? Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap? Angkat tangan. Okey, ataupun siapa yang dah siap tu tolong private message Ustazah Markah. Tolong private message Ustazah Markah. PM Ustazah PM. Tak keluar markah kat sini. Ustazah. Ya saya. Gelisah tak apa? Gelisah tak apa? Gelisah? Gelisah tu dia tak tenang, tidak tenang. Tidak tenteram hidup dia. Okey, good. Siapa yang dah siap jawab boleh ni. Mesej Ustazah. Ustazah nak kena markah. Yo, 10/10. Siapa ni powernya? 9. Kenapa saya tengok dia kat dalam ni di nombor 4? Kobil nombor 4 dalam ni. 4 dia betul 5 je. Dalam leaderboard ni Kobil nombor 4 betul 5 je.
Sebab orang lain tak jawab lagi. Jadi ikut masa dia ada masa dia. Iya ke? Iya. Saya nak back, saya nak balik. Setengah nombor 1. Siapa nombor 1, Ahmad? Nombor 2. Suara Ahmad. Pelik saya dengar. Okey kot. Okey lah kot. Tak naik nama. Saya pun pelik ni. Kenapa tak naik nama? Cuba saya delete balik. Delete balik. Dah reload dah. Tapi tak apa. Tulis je nama. Mesej je Ustazah. Okay, Kobil dah. Ashraf Ilman pun dah. Nik Muhammad Khalid dah. Ahmad Danis dah. Misha dah. Nail, Amira dengan Kobil. Show answer. Siapa belum lagi? Saya dah siap soalan. Oh, baca juga. Reload. Sekarang siapa nombor 10? Tak ada nombor 10. Amira nombor 9. Amira nombor 9. Zara Zadia nombor 8, Misha nombor 7, Kobil nombor 6, Adam 5, Nail nombor 4, Tisha nombor 3, Ashraf nombor 2, saya nombor 1. Dekat leaderboard saya. Kita tengok sikit. Oh. Data yang tak Patricia dah bagi. Okey, siapa yang belum bagi lagi result dia? Kobil dah kali Kobil ni. Azhar dah. Baik Kobil. Ni belum lagi. 1, 2. Kobil. Kenapa dengan Ahmad ni? Gambar dia. Ahmad. Bisa dah banyak kali dah bagi. Siapa yang tak bagi markah lagi dekat chat? Aku sampai dia dah menang ni kan. Kita ada reward. Dia beri sikit. Tu dia. Banyak buat. 1, 2. Okey, dah ada markah dah. Ustaz dah jumpa dah. Okey, Kabil dah hantar, Ahmad dah hantar, Ashraf dia baru 10 orang. Sepatutnya ada sepatutnya ada 15 orang. Siapa lagi tak hantar? Saya dah hantar. Okey, Aufa dah hantar dah, Aufa? Dah. Alfa betul semua. Hui. Okey, Aufa sekarang dekat nombor 2. Sebabnya Kabil mula-mula tadi 36 saat je. Saya nombor berapa? Siapa? Hawa nombor 5. Ambil yang mula-mula Zaza. Jangan ambil yang tu. Sebab dia tu yang ada 3 jawapan. Oh, Yang nombor 2 tu 3 jawapan. Ayah nombor 3 saya tengok tadi. Nombor 3 tadi. Saya tengok tadi. Tapi dekat leaderboard Ustazah ni lain. Okey, tak apa. Okey, jadi siapa yang semua dah jawab ke? Dah, saya dah bagi markah chat. Okey. Sekarang ni itu sahaja dulu untuk hari ni. Jadi hari ni kita dah belajar tiga sifat. Yang pertama tadi sifat apa? Sifat Qudurah dengan Qudurah lawannya Ajazun. Yang kedua
Ha. Irodah lawannya Arohatun. Okey, good. Yang ketiga tadi kita lawan ilmun, lawannya Ustazah, kenapa kau bertukar-tukar markah? dia jawab banyak kali. Dia jawab banyak kali. Tapi ada markah dekat ni, dekat leaderboard Ustazah. Okey, sampai situ dulu hari ni. Jadi Ustazah akan ulang ni banyak-banyak kali. Untuk yang minggu depan, kita akan masuk solat berjemaah sekejap. Lepas tu kita akan masuk subjek tauhid lagi. Lepas tu Ustazah ada kerja rumah untuk awak. Okey. Okey, 6 muka surat. Bermula daripada muka surat 20, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Berapa tadi? 25 sampai 30. Ada tak banyak pun. Jawapan dia pendek-pendek je. 25 sampai 30 nanti Ustazah akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, jadi nanti kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan masa yang sama. Okey, ketua kelas tanda tangan. Yang mana belum habis jawab tu tolong jawab ya. Ketua kelas. Bismillah. Ahmad tolong baca doa Ahmad. Tak dengar dah surah Adam. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inna na'udzubika min qalbi la yakhsha'u min du'a'i la yusma'u min nafsi la tashba' ilmi la yanfa'u wa na'udzubika min haula'il arba'. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Okey, sampai situ saja hari ni dulu. Assalamualaikum semua.